Baik, petang ini Forum Ekonomi Dunia WEF 2023 akan membuka tirai secara rasmi. Pelbagai isu serta cabaran terus menghabat warga dunia sekaligus perlu mencari penyelesaian segera. Penyampai niaga awani Haris Ashraf Hasnan yang kini berada di Davos ada perinciannya. Niaga awani bersiaran hari ini. Slot ini kami bawakan dari Davos bersempena dengan Forum Ekonomi Dunia 2023. Banyak fokus tumpuan, banyak isu-isu, pilar-pilar penting yang perlu kita fahami. Dan dalam niaga awani kali ini, saya nak bawakan kepada anda untuk memahami bagaimana lanskap terutama dari segi geopolitik, politik Malaysia dan juga bagaimana ianya memberi impak pada ekonomi. Amir Farid Rahim bersama dengan saya, pengarah strategi KRA Group. Amir, bercakap soal WEF kali ini, bagaimana ianya penting untuk Malaysia? Kita telah pun melalui pilihan raya, satu kepimpinan baharu, pentadbiran baharu telah pun kita lihat, dan ini dilihat sebagai satu platform dan juga pentas penting untuk membawa naratif Malaysia itu di peringkat global. Betul, terima kasih. Dalam saya bersembang bertemu dengan beberapa orang pemimpin-pemimpin syarikat CEO-CEO dari negara-negara luar di Davos ini, ramai yang bertanya tentang hala tuju Malaysia dan ramai yang sebagaimana kita tahu ramai yang mengenali sosok kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dikenali di peringkat di persada antarabangsa. Jadi ramai yang bertanya kepada saya tentang apakah prospek kehadapan bukan saja ekonomi Malaysia tetapi juga tentang isu-isu kestabilan politik di Malaysia. Dan saya berpendapat bahawa selepas pilihan raya umum selesai dan kita sekarang mempunyai sebuah kerajaan yang baru, kerajaan perpaduan terbentuk, walaupun masih lagi hanya baru 1 bulan lebih ya, kerajaan baru terbentuk, kita juga menanti dasar-dasar penting dalam isu ekonomi, walaupun dari segi untuk fokus prioriti jangka masa pendeknya sudah jelas untuk memastikan kos sara hidup dapat berada pada paras terkawal, tetapi banyak lagi isu-isu struktur ekonomi yang mungkin akan dibincangkan dengan lebih jelas dan kita menanti hala tuju oleh menteri-menteri ekonomi, bukan saja menteri ekonomi, menteri-menteri yang terlibat dalam dasar-dasar ekonomi. Jadi ini suatu memang minat pelabur, minat syarikat luar itu memang tinggi terhadap Malaysia. They are curious about Malaysia, dan kita jangan lupa juga Malaysia ini sebagai sebuah ekonomi berada dalam rantaian bekalan rantaian penting global di dalam industri-industri seperti semiconductor, E&E, oil and gas juga misalnya. Jadi walaupun kita sedar tak sedar, orang di luar melihat dan mengikuti perkembangan Malaysia ini dengan begitu dekat sekali. Okey, bercakap berkenaan dengan melihat Malaysia dengan begitu dekat, penting juga untuk kita fahami bahawa apa yang berlaku, uncertainties, ketidaktentuan yang berlaku dalam penggal yang lalu itu penting untuk kita pelajari. Dan kali ini bercakap soal ekonomi, pelaburan, adakah penting untuk kita mewujudkan satu kerangka dan juga dasar yang jelas kepada para pelabur supaya mereka nampak inilah cara Malaysia memfasilitasi golongan pelabur, meyakinkan Malaysia win-win situation, memberi keyakinan dan juga setiap pelaburan itu diberi nilai tambah yang terbaik kepada rakyat. Betul. Komuniti pelaburan sangat menantikan apakah sektor-sektor yang akan diberi keutamaan oleh kerajaan untuk dibangunkan bergerak ke hadapan. Kita tahu sektor-sektor kita yang kuat, kita memang mempunyai comparative advantage dalam sektor-sektor ini seperti sektor pembuatan, sektor pertanian, sektor kelapa sawit misalnya. Tetapi apakah sektor-sektor yang mempunyai, yang kita perlu Malaysia perlu mengidentifikasi mengidentifikasi sektor-sektor baharu dan cara-cara baharu dalam sektor-sektor tradisional yang kita kuat. Kita perlu mengaplikasikan proses digitalisasi misalnya untuk bergerak
lebih tinggi dalam rantaian bekalan dunia. Kita tidak mahu berada di tahap yang sama. Kerana seperti yang kita sedia maklum, cabaran ekonomi itu semakin besar bergerak ke hadapan. Jika kita tidak future proof industri-industri kita, jadi kita berada di takuk yang lama, dan takutnya kita ketinggalan dan tidak mampu untuk menggarap ataupun masuk dan mendominasi pasaran-pasaran baru. Jadi perlu ada hala tuju yang jelas dari pihak kerajaan, dan keduanya perlu ada komitmen untuk memastikan ease of doing business di Malaysia ini kekal diperbaiki supaya mereka yang mahu masuk ke Malaysia dapat masuk dengan mudah, dan pada masa yang sama mereka yang sudah ada di dalam ekosistem pelaburan Malaysia kekal di negara ini. Kerana kita juga sedia maklum bahawa lanskap pelaburan global hari ini begitu kompetitif sekali. Betul. Jika Malaysia tidak mampu menawarkan perkara-perkara yang mampu menarik minat pelabur atau mengekalkan minat mereka untuk kekal melabur di Malaysia, banyak lagi negara-negara di rantau Asia Tenggara ini yang mampu untuk mencuri pelabur-pelabur ini ke negara mereka. Vietnam, Indonesia, Thailand, mereka semua sangat kita semua, walaupun kita bekerjasama dari segi ASEAN, tetapi juga kita harus akui realitinya adalah kita semua ini bersaing untuk perhatian daripada pelabur-pelabur antarabangsa. Tapi pada masa yang sama saya juga ingin menyentuh pelaburan antarabangsa itu penting. FDI itu penting, tetapi juga kita juga perlu menggalakkan domestic investment, pelaburan domestik untuk oleh DDI oleh syarikat-syarikat tempatan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Malaysia itu lebih sekata. Amin, berbaki lebih kurang dalam 3 minit perbincangan kita ini. Bagaimana Amin melihat bahawa naratif yang perlu dimainkan oleh corporate Malaysia, kerana di WEF ini GLC, beberapa GLC berada di pentas global ini. Satu pelaburan, tapi kita nak cakap berkenaan dengan pelaburan strategik oleh mereka. Bagaimana Amin melihat bahawa mereka perlu meneliti dan juga memahami lanskap 2023 yang mencabar ini dalam pelaburan strategik? Untuk syarikat-syarikat JLIC misalnya, mereka perlu meyakinkan komuniti pelaburan antarabangsa bahawa mereka merupakan partners yang boleh dipercayai dan membawa nilai tambah yang penting. Kita sudah sering bercakap tentang membawa, kalau dari segi kerjasama pelaburan JLC ini dengan syarikat-syarikat swasta, syarikat-syarikat dari luar, kita bercerita tentang kalau tahun 80-an 90-an dulu pemindahan teknologi perkara ini perlu diteliti kembali, perlu dipergiatkan. Tapi pada masa yang sama juga kita perlu menunjukkan kepada dunia melalui syarikat-syarikat GLC ini sebagai cerminan kepada realiti ekonomi di Malaysia, realiti korporat di Malaysia, supaya dunia boleh memahami bahawa Malaysia ini mempunyai syarikat-syarikat yang bertaraf dunia. Malaysia ini mempunyai syarikat-syarikat yang mampu bersaing dengan syarikat-syarikat besar di peringkat antarabangsa. Dan Malaysia ini tidak ketinggalan, dan malah Malaysia ini mempelopori beberapa agenda-agenda penting termasuk agenda kelestarian dan ESG. Jadi saya rasa penting untuk GLC, GLIC, ekosistem GLIC dan GLC ini untuk bergerak bersama. Tak semestinya bekerjasama setiap masa, tapi bergerak bersama untuk memastikan bahawa suara Malaysia itu diangkat ke peringkat yang lebih tinggi dan memberikan keyakinan kepada komuniti pelaburan dan kerajaan-kerajaan luar tentang bagaimana situasi keadaan ekonomi sebenar, prospek ekonomi sebenar di Malaysia. Okey, Amin Farid Rahim, pengarah strategi KRA, berkongsi pandangan dan juga idea melihat ini secara umum dahulu. Mungkin insya-Allah kita akan ada beberapa lagi siri bersama dengan Niaga Awani. Kita nak Ini baru hari pertama. Ini baru hari pertama. Kita nak fokus ada beberapa pillars penting, tumpuan-tumpuan penting yang perlu dijadikan fokus sepanjang WEF 2023 ini. Sekian sahaja
laporan dari WEF 2023 di Davos ini. Dari puncak Schatzau. Jangan lupa. Jangan lupa. Baik, kita kembali ke pusat penyiaran Asia di Bukit Jalil.